Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Cikgu harap murid-murid cikgu pada hari ini sudah bersedia untuk belajar bahasa Melayu tingkatan 1, iaitu pada jam 9 pagi sehingga jam 10 pagi. Okey, baiklah murid-murid. Tajuk PDPR kita hari ini adalah kata adjektif. Okey, kata adjektif ni adalah digunakan untuk menerangkan sifat atau keadaan bagi sesuatu, kata nama atau frasa nama. Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. Okey, macam ni lah belajar. Kalau awak tak nak sebut kata sifat, awak boleh sebut kepada kata adjektif. Okey, seterusnya kata adjektif ni terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu yang pertama adalah berbentuk sifat ataupun keadaan, yang kedua adalah warna, ketiga ukuran, bentuk, waktu, jarak, cara, perasaan dan panca indera. Mesti awak tertanya-tanya, apa ni maksud sifat, apa maksud warna, apa maksud ukuran di sini. Okey pula murid-murid, awak jangan risau. Di sini saya akan terangkan satu demi satu untuk memudahkan awak untuk memahami kata adjektif. Okey, kita pergi kepada sifat ataupun keadaan. Okey, sifat dan keadaan ni adalah terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian, sifatan atau keadaan yang berunsur keterangan nama. Contoh dekat sini, baik, jahat, cerdik, pandai, lemah dan sebagainya. Okey, contoh penggunaan ayat kata adjektif sifatan ni adalah budak baik selalu dipuji. Di sini awak boleh nampak baik itu adalah sifat yang diberikan kepada budak itu. Okey, orang itu berniat jahat terhadap projek kita. Dekat sini awak boleh tengok kata adjektif sifat ada kat sini adalah jahat. Okey, yang seterusnya, anak guru itu amat cerdik. Okey, dekat anak guru ni amat cerdik, kata sifatan dia atau keadaan dia yang diberikan adalah cerdik. Faham? Okey, seterusnya kita pergi kepada kata adjektif warna. Terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian warna sebagai unsur keterangan. Okey, warna ni memang awak dah tahu. Basic warna kita ada 12. Macam awak ajar pendidikan seni. Betul tak? Ia ada 12 skala. Okey, dekat sini diberikan beberapa contoh, iaitu merah, hijau, ungu, biru, coklat dan kuning. Okey, di sini murid-murid boleh nampak cikgu sekarang pakai warna apa ni? Okey, awak boleh teka sendiri ya. Okey, di sini adalah diberi juga beberapa contoh penggunaan dalam ayat menggunakan kata adjektif warna. Okey, saya baca satu contoh. Baju merah itu kepunyaan adik saya. Okey, awak tengok contoh penggunaan ayat ni yang menunjukkan kata adjektif warna adalah warna merah. Warna merah tu diberikan kepada baju. Okey, boleh ingat murid-murid, kata adjektif warna ni warna yang ada sekeliling awak. Contohnya, pakai baju warna biru hari ni. Okey, itu adalah contoh adjektif warna. Seterusnya kita pergi kepada adjektif ukuran. Okey, jenis perkataan ni diberikan untuk menerangkan unsur keterangan. Okey, dekat sini ada beberapa contoh. Ukuran dia panjang, tebal, rendah, besar, pendek dan nipis. Okey, saya akan baca juga satu contoh penggunaan dalam ayat yang menggunakan kata adjektif ukuran, iaitu jambatan panjang itu baru siap dibina. Di sini pelajar boleh nampak panjang merupakan kata adjektif ukuran bagi jambatan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kata adjektif waktu. Di sini pun pelajar mesti selalu menggunakan kata adjektif, tetapi tidak memahami apa itu kata adjektif waktu. Okey, jenis perkataan ini menggunakan pengertian konsep masa
sebagai unsur keterangan. Okey, contohnya awak buat janji temu dengan kawan awak dan awak cakap, "Kenapa lambat sangat awak ni? Kenapa awak sangat awak datang?" Okey, kat situ awak boleh nampak ya. Waktu di sini ada juga beberapa contoh. Di sini ada 6 contoh, iaitu lama, lewat, lampau, suntuk, segera dan awal. Okey, saya baca juga adalah satu contoh penggunaan dalam ayat ni adalah usahlah dikenangkan lagi peristiwa silam. Awak tengok situ perkataan garis adalah silam. Okey, awak tahu tak waktu silam tu apa, belajar? Okey, waktu silam ni adalah waktu yang lampau, waktu yang dah berlalu. Okey, seterusnya kita pergi kepada kata adjektif jarak. Jarak ni pun selalu awak pakai belajar, jadi begini tidak akan asing ya bagi awak. Okey, jenis ni adalah yang memberi pengertian ruang antara dua benda. Ingat antara dua benda atau keadaan sebagai penerang kata nama. Okey, di sini saya bagi 4 contoh. Jauh, dekat, hampir dan nyaris. Okey, saya baca juga contoh penggunaan ayat kata adjektif ni adalah rumahnya jauh di kawasan pendalaman. Okey, di sini mana kata adjektif jarak? Okey, awak nampak yang bergaris tu adalah jauh. Jauh ni adalah menerangkan kata adjektif jarak. Okey, seterusnya kita pergi kepada adjektif cara. Okey, cara ni adalah jenis perkataan yang memberi pengertian keadaan, kelakuan atau ragam sebagai penerang kata nama. Okey, benda yang sama juga. Contohnya cepat, gopoh, lincah, laju, deras dan selalu. Di sini juga ada beberapa contoh dan saya hanya akan baca satu contoh penggunaan kata adjektif cara dalam ayat, iaitu air sungai itu mengalir deras. Okey, awak nampak tak? Deras ni mewakili kata adjektif cara bagi menerangkan air sungai itu mengalir. Faham? Faham kat sini? Okey, ingat air sungai itu mengalir deras. Deras dekat sini diberikan kepada air sungai, murid-murid. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada kata adjektif perasaan. Okey, perasaan ni memang semua ada perasaan. Pelajar ataupun murid-murid saya, siapa yang tak ada perasaan kat sini? Tolong angkat tangan, bagi respon. Okey, kata adjektif perasaan ni adalah terdiri dari perkataan yang memberi pengertian konsep perasaan sebagai kata nama diikuti kata sendi nama. Okey, contohnya rindu. Semua mesti akan rindu. Contohnya, awak semua tak rindu ke nak sekolah? Datang ke sekolah, jumpa kawan-kawan baru, jumpa Cikgu Anis. Okey, ragu, berani, suka, benci dan kasih. Okey, contohnya perasaan saya sekarang ni adalah sangat kasihkan akan murid-murid saya. Rindu nak bersua muka asyik kita secara PDPR dalam alam maya je. Awak je boleh nampak muka saya dan saya tak boleh nampak muka awak. Itu adalah perasaan kasih yang membuat sebagai seorang guru kepada murid-muridnya, iaitu Cikgu Anis ni nak berjumpa dengan murid-murid secara depan-depan, berkenalan depan-depan. Okey, kat sini bolehlah saya bagi satu contoh ayat yang diguna pakai dalam kata adjektif perasaan. Okey, yang pertama adalah Aziz rindu akan ibunya di kampung. Okey, sama juga macam saya. Cikgu Anis rindu nak mengajar secara bersemuka bersama anak murid-muridnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada panca indera. Ingat, panca indera banyak. Panca indera ni terbahagi kepada beberapa, iaitu pengertian konsep rasa, pandang, dengar, bau, okey, sentuh ataupun gabungan. Okey, di sini awak boleh nampak beberapa contoh kata adjektif panca indera, iaitu sedap,
sedap ni selalunya untuk makanan kan. Glad untuk buah, masam, lazat, manis dan lemak. Okey, ni bukan lemak yang ada pada tubuh seseorang ya. Boleh ingat saya gurau je. Okey, contoh penggunaan ayat. Buah limau itu sangat manis. Okey, buah limau tu dia ada dua je rasa, manis dan masam. Okey, dekat sini dia bagi contoh buah limau itu sangat manis. Dekat sini awak boleh guna panca indera berbentuk rasa. Sebab awak makan tu dengan apa? Dengan mulut, rasa dengan lidah. Okey, kita pergi ke seterusnya, iaitu tugasan yang perlu awak buat pada hari ini. Iaitu, 1, awak kena baca petikan teks betul-betul. Petikan teks ni saya akan sediakan. Okey, yang kedua, awak kelaskan kata adjektif yang berhuruf tebal. Awak nampak tak? Saya dah highlightkan berhuruf tebal tu yang wajib awak tulis. Okey, yang ketiga, tulis dalam buku tata bahasa. Buku tata bahasa. Okey, hashtag buku pendek. Faham? Buku tata bahasa. Okey, kita pergi kepada tugasan pertama. Okey, awak nampak tugasan pertama ni awak kena baca petikan di bawah. Okey, awak baca dan awak boleh tulis balik dalam buku letihan awak apa yang awak baca. Dan pastikan, nampak tak tulisan yang berhuruf tebal yang berwarna hitam? Awak boleh highlight ataupun awak garis. Ini memudahkan awak untuk membuat tugasan yang kedua. Awak boleh baca ya, belajar untuk menjimatkan masa dan ruang kita. Saya terus kepada tugasan kedua. Okey, tugasan kedua ni awak kena kelaskan kata adjektif yang berhuruf tebal. Macam saya cakap tadi, yang awak tulis petikan tu, awak garis siap-siap ataupun awak boleh highlightkan dan awak tulis mengikut kategori yang telah saya terangkan tadi. Boleh ingat murid-murid, awak kelaskan mengikut waktu, cara, ukuran, sifat, panca indera dan jarak. Boleh faham murid-murid? Okey, saya rasa itu sahaja pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Macam biasa, hashtag kita jaga kita dan siapkan kerja sekolah Cikgu Anis. Dan saya akan semak selepas kita naik bersemuka. Dan pastikan awak tulis kehadiran dalam Google Form yang telah disediakan. Okey, boleh murid-murid?